Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azrina binti Sabidin, nombor matrik BA231616008. Saya akan membentangkan mengenai pengenalan dan juga teori. Yang pertama ialah konflik Aleppo, Syria pada tahun 2016, di mana Aleppo ini merupakan sebuah bandar yang paling teruk terjejas akibat konflik bersenjata di Syria, di mana konflik ini juga telah berlarutan dan telah menyebabkan kemusnahan besar seperti bangunan, kawasan kediaman dan juga kehidupan masyarakat. Selain itu juga, konflik ini turut mengakibatkan sistem kesihatan di Aleppo ini semakin merosot sehingga menyebabkan penduduk tempatan mendapat rawatan perubatan. Yang kedua ialah hospital menjadi sasaran serangan, di mana dalam situasi peperangan ini, hospital sepatutnya menjadi tempat yang selamat untuk merawat mangsa yang cedera. Namun di Aleppo, banyak hospital telah diserang secara berulang kali. Oleh itu, keadaan ini bukan sahaja menjejaskan operasi hospital, malah turut menyukarkan doktor dan juga petugas kesihatan untuk memberikan rawatan kepada mangsa konflik. Yang ketiga ialah kemerosotan sistem kesihatan, di mana akibat serangan yang berterusan, banyak kemudahan perubatan telah rosak dan juga bekalan perubatan menjadi semakin terhad. Kisahnya, ramai penduduk di Aleppo ini tidak mendapat rawatan yang sewajarnya walaupun mereka sangat memerlukan. Seterusnya, kajian ini menggunakan teori realism bagi menjelaskan tindakan pihak yang terlibat dalam konflik di Aleppo. Yang pertama adalah, teori realism ini lebih mengutamakan keselamatan dan juga kuasa. Ini bermaksud negara atau pihak yang bertelaga akan mengutamakan kepentingan nasional, keselamatan dan juga kemenangan dalam sesuatu konflik. Yang kedua adalah keputusan dalam peperangan ini adalah berdasarkan kepentingan strategik. Dengan kata lain, tindakan yang diambil berasaskan strategi, ketentuan berbanding pertimbangan moral ataupun nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah aplikasi dalam teori ini menunjukkan bahawa serangan terhadap hospital dilihat sebagai satu strategi untuk melemahkan keupayaan pihak lawan serta memperolehi kelebihan juga dalam peperangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syafira dan saya akan menerangkan mengenai status perlindungan dan prinsip undang-undang kemanusiaan antara bangsa UUKE serta peranan Konvensi Geneva dalam konflik pengepungan Aleppo 2016. UUKE ialah undang-undang yang mengawal pelaksanaan peperangan bagi mengurangkan penderitaan manusia. Walaupun peperangan berlaku, orang awam, petugas kesehatan dan hospital tetap perlu dilindungi. UUKE berpandukan 4 prinsip, yaitu prinsip pembezaan yang membezakan sasaran tentara dengan orang awam, dan seterusnya prinsip perkadaran yang melarang penggunaan kekuatan secara berlebihan, prinsip langkah berjaga-jaga yang mewajibkan usaha mengurangkan risiko kepada orang awam, dan juga prinsip kemanusiaan yang menuntut layanan berperikemanusiaan terhadap semua mangsa konflik. Dalam kes pengepungan Aleppo 2016, prinsip-prinsip ini jelas dilanggar apabila beberapa hospital telah diserang. Menurut WHO, 5 hospital diserang dalam tempo kurang daripada 48 jam dan sepanjang tahun 2016, sebanyak 126 serangan terhadap kemudahan kesehatan direkodkan di Syria. Serangan ini bukan sahaja menyebabkan kematian dan kecederaan, malah melumpuhkan sistem kesehatan sehingga ramai pesakit tidak dapat menerima rawatan. Hal ini menunjukkan bahwa serangan terhadap hospital bukan sekadar memberi kesan kepada mangsa secara langsung, tetapi turut menjejaskan keselamatan dan kebajikan masyarakat awam secara keseluruhan. Seterusnya, Konvensi Geneva 1949 yang menjadi asas utama UUKE dalam melindungi mangsa peperangan. Dalam konteks Aleppo, Konvensi Geneva keempat amat penting karena ia memberi perlindungan kepada orang awam serta menjamin akses kepada bantuan kemanusiaan dan rawatan perubatan. Namun, pengepungan, pengeboman, dan sekatan bantuan kemanusiaan menunjukkan bahwa kewajiban tersebut tidak dipatuhi. Kesimpulannya, konflik Aleppo membuktikan bahwa walaupun UUKE dan Konvensi Geneva menyediakan perlindungan yang jelas, keberkesanannya masih bergantung kepada tahap pematuhan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Saya akan menerangkan berkaitan dengan analisis case Aleppo ataupun case berkaitan pengeboman di Aleppo, di mana tragedi ini berlaku di Hospital Al-Quds pada tahun 2016 dan serangan udara langsung yang memusnahkan fasiliti kesehatan utama di Aleppo dan membunuh pesakit serta petugas perubatan yang berada di kawasan tersebut, dan pencabulan undang-undang UKE dan juga turut melanggar Konvensi Geneva 1949 melalui kegagalan mematuhi prinsip perbezaan sasaran tentara, menentang orang awam, dan prinsip perkadaran, di mana undang-undang tersebut dianggap disebabkan telah menyerang hospital, tempat yang dilindungi di bawah konvensi ini, dan penghakisan norma, dan juga hospital dijadikan sasaran taktik perang secara sistematik, manakala kegagalan PBB menghukum pelaku menyebabkan undang-undang antarabangsa hilang credibility.
Saya akan menerangkan tentang reaksi dan tindakan antarabangsa terhadap serangan ke atas hospital dan kemudahan perubatan semasa pengepungan Aleppo pada tahun 2016. Serangan tersebut menerima kecaman meluas daripada komuniti antarabangsa kerana melibatkan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa atau IHL. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB menegaskan bahawa serangan terhadap hospital, pekerja perubatan dan orang awam merupakan tindakan yang tidak boleh diterima dan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Selain itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO melaporkan bahawa banyak kemudahan kesihatan di Aleppo telah diserang sehingga menyebabkan penduduk awam kehilangan akses kepada rawatan perubatan. Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch turut menyatakan bahawa serangan terhadap hospital bukan sekadar kejadian terpencil, tetapi menunjukkan corak serangan yang memberi kesan besar kepada orang awam. Secara keseluruhannya, tindak balas antarabangsa menunjukkan kesedaran global terhadap kepentingan melindungi kemudahan perubatan dan orang awam ketika konflik bersenjata. Walaupun terdapat kecaman antarabangsa, penguatkuasaan Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dalam konflik Aleppo menghadapi pelbagai cabaran. Antara cabaran utama ialah kebuntuan politik dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, beberapa usaha untuk menghentikan serangan dan membawa tindakan terhadap pihak yang bertanggungjawab gagal akibat perbezaan kepentingan politik termasuk penggunaan kuasa veto oleh negara anggota tetap. Selain itu, usaha membawa konflik Syria ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa atau ICC turut menghadapi halangan politik. Oleh sebab itu, komuniti antarabangsa menggunakan mekanisme alternatif seperti prinsip bidang kuasa sejagat di mana beberapa negara ini menjalankan siasatan terhadap jenayah antarabangsa yang berlaku di Syria. Namun, cabaran masih wujud kerana kebanyakan pendakwaan hanya melibatkan pelaku peringkat rendah atau pertengahan, manakala individu berpangkat tinggi sukar dikenakan tindakan disebabkan faktor politik dan perlindungan diplomatik. Kesimpulannya, walaupun undang-undang antarabangsa menyediakan mekanisme untuk menuntut keadilan, pelaksanaannya masih bergantung kepada kerjasama politik antarabangsa. Kesimpulannya, analisis pengepungan Aleppo 2016 mendedahkan jurang besar antara teori undang-undang dan realiti politik dunia. Krisis kemanusiaan ini bukan sekadar jenayah perang biasa, tetapi bukti kegagalan sistemik tata urus global. Selagi kepentingan geopolitik mengatasi accountability, prinsip undang-undang antarabangsa akan terus dicabar oleh kuasa anarki. Tragedi Aleppo menegaskan keperluan untuk menilai semula keberkesanan institusi penguatkuasaan antarabangsa. Kita tidak boleh bergantung kepada pematuhan sukarela sebuah negara. Dunia memerlukan mekanisme baharu yang mampu menghalang penyalahgunaan kuasa veto. Langkah ini penting demi memulihkan keabsahan Konvensyen Geneva dan melindungi fasiliti awam seperti hospital. Ini adalah ujian kritikal bagi masa depan kita. Sama ada sistem dunia akan dipimpin oleh keluhuran undang-undang atau kekerasan kuasa semata-mata. Sekian, terima kasih.